Salam sejahtera. Nama saya Murali Anak Lelaki Armugam. Nombor matrik 260733. Okey, dalam ekonomi pembangunan ini saya telah memilih bab 3 teori model Harrod-Dommer. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Dommer. Teori pertumbuhan Harrod-Dommer adalah lanjutan daripada analisis Keynes mengenai aktiviti ekonomi negara dan masalah buruh. Analisis Keynes dianggap tidak lengkap kerana ia tidak membincangkan masalah ekonomi jangka panjang. Teori Harrod-Dommer ini menganalisis keadaan yang diperlukan untuk ekonomi berkembang dan berkembang dengan cara yang panjang. Dengan kata lain, teori ini cuba menunjukkan syarat-syarat yang diperlukan untuk ekonomi berkembang dan berkembang secara berterusan. Pandangan teori Harrod-Dommer dari segi ekonomi. Teori Harrod-Dommer mempunyai beberapa andaian, iaitu ekonomi berada dalam keadaan guna tenaga penuh dan barang modal yang terdiri daripada masyarakat digunakan penuh. Nombor 2 adalah ekonomi terdiri daripada dua sektor, iaitu isi rumah dan sektor swasta syarikat, bermakna kerajaan dan perdagangan asing tidak wujud. Nombor 3, jumlah simpanan awam adalah berkadar dengan jumlah pendapatan negara. Ia bermakna fungsi menabung bermula dari titik sifar. Kecenderungan marginal untuk menyimpan sama dengan MPS, jumlahnya adalah tetap. Begitu juga nisbah antara keluaran modal. Keluaran modal 35 nisbah sama dengan COR, dan nisbah tambahan keluaran modal nisbah keluaran modal tambahan sama dengan ICOR. Dalam teori Harrod-Dommer ini, fungsi pengeluaran adalah berbentuk L kerana jumlah modal tertentu hanya boleh mencipta tahap keluaran tertentu. Modal dan tenaga kerja bukan pengganti. Untuk menghasilkan keluaran Q1 diperlukan modal K1 dan buruh L1. Dan jika kombinasi berubah, maka tahap keluaran berubah. Untuk output Q2 sebagai contoh, ia hanya boleh dibuat jika stok modal ialah K2. Menurut Harrod-Dommer, setiap ekonomi boleh mengetepikan bahagian tertentu daripada pendapatan negaranya jika hanya untuk menggantikan barang modal yang rosak, contohnya bangunan, peralatan dan bahan. Namun begitu, untuk mengembangkan ekonomi, pelaburan baru diperlukan sebagai stok modal tambahan. Jika kita mengandaikan bahawa ada hubungan ekonomi langsung antara jumlah stok modal, iaitu K, dan output jumlah adalah Y. Contohnya, jika modal RM RM3 diperlukan untuk menjana meningkat 36, jumlah keluaran adalah RM RM1, maka setiap penambahan bersih kepada stok modal adalah pelaburan baru akan mengakibatkan peningkatan jumlah keluaran mengikut nisbah keluaran modal. Pelaburan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Dommer mencadangkan bahawa terdapat pengaruh yang baik antara aktiviti pelaburan terhadap proses pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Dalam teori ini, aktiviti pelaburan dianggap sebagai salah satu faktor penting dan mempunyai dua peranan pada masa yang sama untuk memberi kesan kepada ekonomi. Pertama, pelaburan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh itu, lebih mudah proses pelaburan, lebih banyak aktiviti pelaburan dijalankan dan lebih tinggi pendapatan yang dijana oleh negeri. Kedua, pelaburan boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi dengan meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai perbelanjaan yang akan meningkatkan permintaan untuk keperluan seluruh masyarakat. Daripada dua perkara di atas, bermakna pelaburan boleh mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Dalam jangka panjang, pelaburan bukan sahaja mempengaruhi permintaan agregat tetapi juga mempengaruhi penawaran agregat melalui perubahan dalam kapasiti pengeluaran. Teori Harrod-Dommer menekankan betapa pentingnya memperuntukkan sebahagian daripada hasil negara untuk membiayai dan membaiki barangan yang rosak, contoh bangunan, bahan, peralatan dan lain-lain. Menurut buku Economic Development, Todaro 2006, ini adalah dilakukan sebagai usaha memajukan ekonomi negara. Sebab itu, pelaburan diperlukan sebagai saham untuk menambah modal Pada dasarnya, untuk mencapai pertumbuhan ke arah mantap adalah perlu untuk mempunyai situasi dan keadaan di mana pelaku perniagaan mempunyai harapan dan perspektif yang stabil serta membawa pengaruh yang baik kepada pertumbuhan ekonomi negara. Limitasi dalam model Harrod-Dommer. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak sama. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat yang perlu tetapi tidak mencukupi untuk pembangunan. Model Harrod-Dommer digubah terutamanya untuk melindungi negara maju daripada pengangguran kronik dan tidak dimaksudkan untuk negara membangun. Secara praktikalnya adalah sukar untuk merangsang
tahap simpanan domestik terutamanya yang berpendapatan rendah. Ia gagal menangani sifat pengangguran yang wujud di negara yang berbeza. Di negara maju, pengangguran adalah pengangguran kitaran yang disebabkan oleh permintaan berkesan yang tidak mencukupi. Sedangkan di negara membangun terdapat pengangguran terselindung. Meminjam dari luar negara untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh simpanan yang tidak mencukupi menyebabkan masalah pembayaran balik hutang nanti. Undang-undang pulangan berkurangan akan mencadangkan bahawa apabila pelaburan meningkat, produktiviti modal akan berkurangan dan nisbah modal kepada keluaran meningkat. Akhirnya kesimpulannya, modal pertumbuhan ekonomi Harold Dommer tidak boleh ditolak atas alasan di atas. Dengan sedikit pengubahsuaian dan tafsiran semula, ia boleh dibuat untuk memberikan garis panduan yang sesuai walaupun untuk ekonomi yang sedang bangun. Sekian, terima kasih.